Okey. Okey. Ini mendatangkan kepuasan pada dia. Baju ya, seksual. Muka malaikat. Perangai syaitan. Kawan tu bagi aku tebah kot. Takkanlah dia buat. Of course lah, sebab you tak kena. Cuba you yang kena. Ya? Cuba adik-beradik you kena, baru you nak percaya ke? Bila survivor tu buat report, dia cakap, tak betul ni, fitnah semua. You cabar orang buat report, orang datang buat report, now you cakap fitnah. Berusaha untuk membawa orang ke jalan kebaikan adalah satu dosa yang tidak boleh dimaafkan. Tetapi mengelirukan orang ya ke jalan kejahatan adalah sesuatu yang diagung malah dibela. Dan kita juga secara rakus terus memanjangkan penderitaan mangsa. Ada juga yang tu telefon kan, hantar gambar, tengok apa semua ni ya, tukar-tukar and all that. Boleh tak kita bagi satu definisi untuk memudahkan masyarakat faham apakah yang dimaksudkan dengan DNA predator sexual ini, dan dari segi kategorinya macam mana? Apa yang dinamakan penyerang seksual ni? Macam-macam ada tafsiran. Dia dilahirkan sebagai penjenayah, ada DNA-nya. Ada pula satu cabang lagi mengatakan tidak, itu tidak betul. Nature dengan nurture kan. Kalau betul dia lahir jadi penjenayah, kenapa orang lain tak jadi? Dia sedang memperdebatkan tu, tetapi hakikatnya sambil kita mendebatkan itu, pemangsaan masih berlaku. Jadi diri survivor ni masih ada. So penjenayah seksual, nak tahu kalau kita tengok dalam konteks kita lah, orang yang melanggar undang-undang yang kita boleh define, misalnya undang-undang kanun keseksaan ya, 354 cabul kehormatan, makna ada melibatkan sentuhan. Kemudian kita tengok juga yang melibatkan hubungan seksual, misalnya rogok, kemudian bertentangan dengan tabi'i ya. Kemudian ada juga dalam bentuk gangguan seksual. So kalau kita tengok dalam satu kerangka yang panjang, senang ceritanya, apa-apa yang boleh dihukum secara seksual, termasuk otak kanak-kanak, amang seksual misalnya, komunikasi seksual misalnya, lembaga penerbitsan filem ya, akta komunikasi multimedia, undang-undang ya, semua sekali itu seksual. Apa yang boleh dihukum lah ya, sama ada dengan sentuhan ya, dengan kemasukan tadi, ataupun secara lisan dan gerakan. Bro Firdaus, kadang-kadang kita tengok yang tu kan, yang cencorot tu kan, macam ni pun boleh. Itu sebenarnya kalau satu pihak lagi tak suka, itu namanya insult or modesty. So mengaibkan, namanya perbuatan yang mengaibkan. Jadi itu adalah dinamakan gangguan seksual juga. Kemudian ada yang kategori-kategori ni banyak. Kalau tanya kategori, satu, tolong clear your mind. Kita tengok dalam filem Lenjan misalnya, Roshamno berbuih-buih mulut, itu kita bayangkan itu stereotyping ya. Dia ada bidang saya, dunia saya ni, ada psikopat, ada sociopath ya, macam-macam ada. Kadang-kadang nampak nakal, contoh ya, tapi baik. Contoh Fikri saya tak tahu muka dia, kalau tak saya dah bahan dia lah kan. Jadi contoh macam itu. Kadang-kadang kebolehan yang terbaik bagi penyerang seksual ni ya, ialah kebolehan dia adapt dalam senario tu, dan kemudian menunjukkan bahawa mangsa yang salah. Kita kena clearkan mind kita. First, kita ingat yang meleleh-leleh tadi kan, rambut dekat dahi ada jahit, ini penyerang seksual. Tidak. It can be anyone, lelaki atau perempuan. Dalam bidang jenayah tak ada diskriminasi. Lelaki perempuan sama je. Kanak-kanak ke orang dewasa ke apa semua sama je. Yang kedua, kita tengok pula dalam aspek satu lagi. Kalau ikut DSM, siapa yang rajin nanti Google lah ya, DSM. Dia ada dipanggil disorder ni ya, manual dia. Jadi di situ kita boleh tengok ada beberapa contoh. Kalau kita refer kepada forensic psychiatry, dia kata orang yang hanya mendapat kepuasan apabila melakukan hubungan seksual dengan haiwan misalnya, dia nampak orang tak bahaya, orang lalu depan dia tak bahaya,
tengah sida-sida baju kan, dia tengok tak bahaya. Tapi manakala lembu melintas, contoh, dia tengok lembu tu, bibi lembu ni, dia kata contoh kan, dia cenderung kat situ. Atau dia nampak kambing, kambing ni pula manja je panggil dia. Okay, dunia kita dengan dunia mereka berbeza. Okay, dunia mereka lain. Okay, jangan judge dia orang menggunakan dunia kita. Skala kita tak terpakai dalam dunia tu. So dia nampak, alamak, kambing ni kan, kalau pakaikan gencu kan, pakaikan skirt cantik ni, contoh, tu dunia dia. Okay, tapi dia mampu function fungsi macam biasa, kerja macam biasa, ada yang dah berkeluarga misalnya, ya. Bukan orang gila. Okay, ini nama bestiality. Dia suka haiwan. Kemudian ada pula yang walaupun dia mempunyai pengalaman hubungan seksual, misalnya ada anak cucu ke apa, tak kisahlah ya, tetapi yang paling bagi dia kepuasan apabila dia melakukan hubungan seksual dengan mayat. Ini nama necrophilia. Okay, mayat, necro. Okay. Kemudian ada pula yang ini selalulah student selalu report, Brother Firdaus, tengah-tengah jalan nak balik itu kan, tiba-tiba daripada balik pokok keluar seorang lelaki, paling ramai lelaki lah buat ni, lompat, londehkan seluar. Okay? Dalam istilah kita dipanggil flasher ke, ya. Dalam bidang yang lain dipanggil exhibitionist. Exhibition bila kita buat pameran, itu dia exhibitionist. Okay? Ada pula yang jenis fetish. Okay? Kasut orang dicuri sebab apa? Dia ambil kasut tu, cium. Okay. Okay. Ini mendatangkan kepuasan pada dia. Baju, ya. Kadang helmet tak ada lah, bag semua tak ada. Bag tu peragut. Ini kita cakap perjalanan seksual. So dia ambil. Kenapa dia ambil kasut tu? Kadang-kadang dia cium, alamak, kasut ni. Because kasut tu adalah pengganti kepada orang yang dia puja tu. It makes sense to you? Okay. Kemudian ada pula yang suka kanak-kanak. Yang ini suka kanak-kanak ni, kita tahulah masing-masing, ya. Kita panggil dia pedophile. Ini disuka kanak-kanak. Bangsa tu kadang-kadang pengantunan kanak-kanak dia buat, ya. Kemudian amang seksual dia buat and all. Okay. Kemudian ada juga dalam bidang banyak dia kata ni kalau saya cakap ni kan sampai esok kan. Kemudian ada juga yang mendapat kepuasan apabila melukakan orang, ya. Sadism, memberi dia kepuasan. Okay. Contoh dalam domestic violence, dia tampak orang selalu ingat dia clinical, tampak. Ya, but kita tahu dalam satu pertempuran, pergaduhan, yang tampar pun sakit, yang kena tampar pun sakit. Sebenarnya dia dapat feedback tu daripada bila mangsa tu menangis, so, jangan apa-apakan saya. So, this is where dia dapat kick dia. Rayuan tu bunyi, bau darah and all the trigger that syekh pada dia lah. Okay? For lack of better word, I bukan cakap naik share. Okay? Kemudian ada juga yang telefon kan, letak gambar, tengok apa semua ni, ya. Tukar-tukar and all that. Ini one of the para kita panggil lah kan. Jadi banyak dalam ni, sama ada yang kena mengena dalam hidup orang dewasa, belia atau kanak-kanak. Ini yang berlaku di sekeliling kita yang ada setakat ni lah. Tapi yang bestnya, ni pengalaman sebenar. Saya pernah tanya seorang tu, kata, pasal apa pergi cabul budak tu kan? Dia kata, Mal, saya nak buat macam mana Mal, abang penunggu godaan je. Dia umur 55 tahun. Okay? So dia kata yang perempuan ni goda dia, yang perempuan ni umur 4 tahun je, 4 tahun. See. Now, argument dekat luar dia orang cakap, dia ni gila. Kalau orang boleh buat persiapan, dah boleh buat persediaan, dah boleh buat semua, menikmati pula apa dia buat, macam mana boleh kata dia gila? Jadi, itu pendapat dunia jenayah. Kalau dunia psikologi, dia akan cakap mencari kenapa dia jadi macam ni, apa yang dia kan. Tetapi itu disiplin yang lain.